Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih, edisi Khamis 29 September 2022 bersama saya, Sahih Samsudin. Peringatan untuk semua keluarga Malaysia, penyebaran berita palsu merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dapatkan sumber berita yang sahih dengan mengikuti media sosial kami dengan carian berita RTM. Kita mulakan dengan segmen sahih. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ telah menerima laporan berkaitan iklan bantuan lesen memandu percuma buat semua golongan melalui aplikasi WhatsApp. Menerusi iklan yang telah menyalahgunakan gambar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, sindiket berkenaan mempromosikan lesen memandu percuma yang boleh didaftarkan melalui pautan di internet. Bukan itu sahaja, orang ramai turut dipelawa untuk menyertai grup WhatsApp di pautan lain bagi memperdaya lebih ramai mangsa. JPJ ingin memaklumkan bahawa iklan tersebut adalah palsu. JPJ memandang serius terhadap penipuan sindiket lesen terbang ini dan siasatan lanjut akan dilakukan termasuk membuat laporan kepada pihak Polis Diraja Malaysia PDRM serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Dalam hal ini, JPJ menasihatkan orang ramai agar tidak mudah percaya dan terpengaruh serta menghubungi pejabat JPJ yang berdekatan bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan sahih. Kenyataan media Ketua Polis Daerah tangkap, polis telah mengesan sebaran mesej palsu di media sosial dan meminta masyarakat berwaspada. Terdapat 5 orang penculik menaiki kenderaan perodua kancil, menjual buku kepada budak-budak sekolah di kawasan Solok dan Tangkak. Semakan mendapati mesej yang tular tersebut adalah palsu dan polis daerah tangkap mengesahkan tiada sebarang laporan polis diterima berkaitan penculikan kanak-kanak. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak mudah percaya dengan mesej tular yang boleh mengugat keamanan masyarakat dan menyebabkan berita-berita yang tidak berasas serta tidak ditentukan kesahihannya. Mana-mana individu yang dikesan menyebarkan berita palsu boleh didakwa mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Sekali lagi, orang ramai dinasihatkan agar tidak mudah terpedaya dengan sebarang dakwaan berkenaan penjualan organ di luar negara yang diterima menerusi platform media sosial. Mesej palsu tersebut dikesan telah mula tular pada Mac 2021. Jangan mudah percaya dan tolong jangan sebarkan sebarang berita yang tidak sahih. Menjunjung titah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Dan selaras dengan ketetapan terkini, kerajaan berkaitan kelonggaran prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menetapkan bahawa pemakaian pelitup muka di dalam masjid dan surau seluruh wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan kini tidak lagi diwajibkan berkuat kuasa mulai esok 30 September 2022 pada hari Jumaat. Walau bagaimanapun, pemakaian pelitup muka di dalam masjid dan surau masih digalakkan jika individu bergejala seperti demam, batuk dan selsema serta mereka yang berisiko tinggi seperti warga tua serta kanak-kanak yang amat digalakkan untuk memakai pelitup muka. Jadi marilah kita semua berusaha untuk mengimarahkan masjid dan surau pada setiap masa bersama-sama ahli keluarga dan jiran tetangga agar kesejahteraan masyarakat dan negara dapat dibina. Ini mengenai tipu tawaran kerja. Bayar dulu, wang anda akan dikembalikan bersama komisen setelah anda selesaikan tugas. Jangan mudah percaya, jangan percaya. Dan kalau anda melalui ataupun terserempak dengan iklan ini, jangan mudah percaya. Cari kerja kerana nak cari wang, tapi dah dapat kerja, kena guna wang sendiri dulu. Pelik bukan? Jangan terpedaya dengan tawaran kerja dari rumah dengan komisen yang lumayan. Tiada pekerjaan yang minta dahulukan wang sendiri. Bank Negara Malaysia garis 5 langkah kawalan tambahan perkukuh perlindungan terhadap penipuan kewangan. Yang pertama, institusi kewangan dikendaki beralih daripada penghantaran SMS OTP kepada kaedah pengesahan yang lebih kukuh untuk aktiviti urus niaga dalam talian.
dan juga ketatkan peraturan pengesanan penipuan dan sekat transaksi penipuan yang disyaki terlibat skam. Dan yang ketiga, melaksanakan tempoh bertenang untuk pendaftaran kali pertama bagi perkhidmatan perbankan dalam talian peranti yang selamat. Dan juga keempat, pelanggan akan dihadkan kepada satu peranti mudah alih dan selamat untuk pengesahan transaksi perbankan dalam talian. Institusi kewangan juga dikehendaki sediakan talian perkhidmatan khusus untuk pelanggan lapor insiden penipuan keuangan. Pada 7 September 2022, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah mengumumkan kelonggaran terhadap keperluan pemakaian pelitup muka di dalam bangunan indoor dan juga memutuskan bahawa pemakaian pelitup muka di dalam bangunan indoor adalah atas pilihan anda sendiri berdasarkan penilaian situasi semasa COVID-19 serta mengambil kira keperluan terkini. KKM ingin mengumumkan bahawa pemakaian pelitup muka tidak lagi diwajibkan ketika menaiki kapal terbang. Protokol baru ini akan telah berkuat kuasa serta-merta semalam pada 28 September 2022. Bagaimanapun, KKM amat menggalakkan agar pemakaian pelitup muka terus diamalkan bagi kumpulan individu yang berikut. Yang pertama, individu bergejala seperti demam, batuk dan sesama, individu berisiko tinggi seperti warga tua, orang dengan penyakit kronik, individu dengan imuniti rendah dan ibu mengandung. Dan yang ketiga, individu yang mengembara bersama orang yang berisiko tinggi seperti warga emas dan kanak-kanak. Baik, apakah penyakit rabies? Penyakit rabies adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh jangkitan virus dari haiwan seperti anjing, kucing, kelawar atau mamalia lain yang dijangkiti rabies. Pesakit hanya menunjukkan tanda-tanda selepas 20 hingga 60 hari selepas gigitan haiwan. Demam adalah salah satu gejala, sakit dan lenguh pada tempat gigitan, kelesuan otot badan, sakit kepala. Virus yang telah menyerang sistem saraf pusat boleh menyebabkan pesakit mengalami kecelaruan, seterusnya sawan sehingga boleh membawa maut. Ikuti langkah pencegahan seperti yang dikongsikan bagi mengelakkan diri anda dijangkiti penyakit rabies. Baik, patuhi arahan pihak berkuasa, sentiasa rancang perjalanan anda dan waspada sekiranya hendak melakukan aktiviti memancing di laut. Batalkan hasrat anda untuk keluar ke laut ketika cuaca buruk. Sentiasa peka dan merujuk ramalan kaji cuaca. Jadi baik, dan juga jangan memancing di atas batuan di tengah laut tanpa bot bersama dan juga jaket keselamatan. Sebagai alternatif untuk memenuhi keinginan memancing, anda boleh memancing di kolam pancing. Baik, saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Tak ada pilihan, kita semua kena bekerja kuat. Kerajaan kena bekerja kuat. Rakyat kena bekerja kuat. Pihak swasta kena bekerja kuat. Tapi dalam bekerja kuat, jangan tamak diri sendiri. Orang yang berkuasa jangan jadi tamak. Jangan jadi lupa tempat sehingga langgar segala peraturan yang membawa musibah pada negara. Orang berniaga pula jangan tamak nak berlebih-lebih profiteering. Tahu hanya nak memaksimalkan profit. Tidak pula memikirkan soal rakyat dan pembeli. Semata-mata mengamalkan dasar survival of fittest itu bukan prinsip dan dasar amalan dalam negara kita. Kerajaan, swasta, NGO dan rakyat sebagai satu keluarga Malaysia amalkan prinsip teguh bersama, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, ketemui bukit sama didaki, jumpa lurah sama dituruni. Berkat muafakat umpama aur dengan tebing, hidup sandar menyandar, jangan menjadi enau dalam belukar, cuba melepaskan pucuk masing-masing.
Kita bersua kembali. Pasukan berbasikal bertaraf benua Terengganu Polygon Cycling Team TSG menerima tajaan tunai RM2 juta daripada Terengganu Incorporated Terengganu Inc. bagi meneruskan momentum cabaran pada musim 2023. Jelas Presiden dan Pengarah Eksekutif Terengganu Inc. Burhanuddin Hilmi Mohamad Elias Harun, tajaan itu turut melibatkan usaha sama anak syarikat kumpulan peladangan TDM Berhad serta Medik Iman Sdn Berhad, KMI Healthcare di bawah syarikat pelaburan tersebut. Bagi tahun 2022, sebanyak RM1.5 juta diperuntukkan Terengganu Inc. bagi membantu memperkasakan jenama TSG secara komprehensif dan mengukuhkan hubungan antara kedua-dua pihak. Universiti Sains Malaysia USM menjadi universiti awam pertama di negara ini yang menyediakan kemudahan ujian bahasa Inggeris sebagai bahasa asing berasaskan internet TOEFL IBT untuk mana-mana calon berdaftar di seluruh dunia. Naib Chancellor USM, Profesor Datuk Dr. Faizal Rafiq Muhammad Adikan berkata, ia susulan pelancaran Pusat Ujian Berasaskan Komputer atau dikenali sebagai Pusat CBT at USM. Jelas beliau, Pusat CBT at USM dengan kerjasama Usains Holdings Sdn Berhad telah menerima akreditasi untuk mentadbir ujian TOEFL IBT daripada Perkhidmatan Ujian Pendidikan ETS di Amerika Syarikat. Beliau juga yakin pencapaian itu akan terus membantu usaha USM untuk menarik lebih ramai pelajar antarabangsa melanjutkan pengajian mereka di universiti tersebut yang kini mempunyai lebih 6,000 pelajar dari luar negara. Konsep perancangan keluarga masih relevan biarpun kadar kesuburan total TFR wanita di negara ini menurun kepada 1.7 anak pada 2020 iaitu di bawah paras penggantian 2.1 anak bagi setiap wanita. Pegawai Perubatan Bahagian Reproduksi Manusia Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Dr. Wan Hilya Munira Mustafa berkata, kadar penggantian 2.1 anak ialah bilangan yang ideal bagi seorang wanita untuk mengganti ibu bapanya 2 orang. Beliau mahu masyarakat menambah bilangan anak dan menstabilkan TFR secara sihat. Kalau jarak antara anak itu pendek, ia kurang sihat. Kalau ibu yang ada penyakit kronik dan mengandung, ia akan berisiko tinggi. Beliau berkata lagi, perlu guna pil perancang keluarga untuk stabilkan masalah kesihatan sehingga sesuai untuk mengandung dengan keadaan yang kurang berisiko. Paras penggantian 2.1 bermaksud purata bilangan anak yang perlu dilahirkan oleh seorang wanita dengan menanggung seorang anak perempuan yang hidup sehingga anak itu melahirkan anak. Menurutnya, konsep perancangan keluarga juga membantu dalam memastikan kadar kematian ibu mengandung rendah sekaligus memastikan wanita di negara ini bersedia untuk kehamilan yang sihat dan selamat bagi kedua-dua ibu serta bayi yang bakal dilahirkan. Mesyuarat Majlis Tindakan Membantras Dadah MTMD bilangan 2 tahun 2022, Negeri Kelantan meluluskan 2 kertas pertimbangan iaitu hala 7 dalam membantras gejala dadah dan bahan serta pelaksanaan program berfokus. Ia sebagai usaha menangani isu berkaitan pelencongan sosial dan penyalahgunaan dadah di negeri berkenaan. Kelulusan itu bagi memastikan usaha merawat pulih dan mencegah penagihan dadah yang dilaksanakan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK sekaligus mencapai matlamat dadah terkawal 2025. Mesyuarat tersebut dipengerusikan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob dan disertai Pengarah Penguatkuasaan dan Keselamatan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Azmi Mustafa serta Pengarah AADK Kelantan Rohayu Ahmad di Bilik Gerakan Negeri Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, Kota Baru. Baik, sindiket curi motosikal di sekitar Lembah Kelang didalangi geng Amir tumpas sekaligus menyelesaikan 10 kes kecurian iaitu 6 di Sentul dan 4 di Gombak. 6 buah motosikal pelbagai jenama itu turut ditemui dan dianggarkan bernilai RM60,000. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Beh Eng Lai berkata 6 suspek berusia 26 hingga 35 tahun ditahan di beberapa lokasi berasingan di Kuala Lumpur dan Selangor menerusi op roda pada 20 September lalu. Beliau turut menjelaskan beberapa komponen motosikal turut dirampas, antaranya 3 unit mesin pengisar, 2 unit mesin gerudi serta mesin pengodam disyaki digunakan untuk mencuri motosikal turut dirampas. Siasatan awal mendapati sindiket itu didalangi seorang lelaki dengan nama panggilan Amir.
Hasil siasatan mendapati motosikal curi tersebut akan diubah suai sebelum dijual antara RM2,000 hingga RM5,000. Suspek turut menjual komponen motosikal yang dicuri dengan anggaran RM50 sehingga mencecah RM4,000 bergantung kepada permintaan. Kesemua suspek mempunyai pelbagai rekod jenayah lampau. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkenaan sindiket curi motosikal diminta menghubungi Bilik Gerakan IPD Sentul di talian 03-4048-2222. Saya ulang, 03-4048-2222. Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan terus memperkukuh fokus bagi merealisasikan aspirasi ekonomi digital negara, iaitu termasuk pembangunan bandar pintar di seluruh negara yang bermula di 8 negeri. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zahidi Zainul Abidin, ia melibatkan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta bandar utama di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pulau Pinang, Perak, Sabah dan Sarawak. Kerjasama pihak berkuasa tempatan PBT di semua kawasan amat penting. Jadi pihak PBT perlu memberi kerjasama kepada pihak Telekom Malaysia TM bagi merealisasikan bandar pintar ini. Beliau turut menambah bandar pintar ini melibatkan keupayaan 5G sebagai langkah awal memberi fokus di kawasan Kuala Lumpur dan Lembah Kelang. Kemudian dalam masa terdekat akan ke tempat lain. Jelas beliau, projek bandar pintar dilaksanakan di kawasan berpenduduk padat seperti kawasan perindustrian dan kemudian akan diwujudkan di lokasi-lokasi lain. 4 teras utama dititik beratkan untuk mewujudkan ekosistem digital yang inklusif. Bagi bandar pintar ialah kerajaan pintar, ekonomi pintar, masyarakat pintar dan infrastruktur pintar. Beliau bercakap dalam sidang media selepas meninjau reruai TM1 sempena Kongres Bandar Pintar ASEAN 2022 di Ibu Negara. Jabatan Agama Islam Perak, JAIB, mengesahkan kes berkaitan wanita berpakaian ihram seperti lelaki ketika menunaikan umrah di Mekah yang tular di media sosial sudah diselesaikan secara baik di luar mahkamah. Pengarahnya, Datuk Muhammad Yusof Husin berkata, kes itu sudah pun diselesaikan hampir sebulan lalu dengan wanita terbabit juga turut melalui sesi kaunseling. Beliau berkata wanita itu tampil bersama ibu dan bapanya di Pejabat Agama Islam Daerah Pait Perak Tengah di Sri Iskandar dan memberikan kerjasama cukup baik. Negeri Perak ada cara tersendiri bagaimana hendak menangani orang-orang yang seumpama ini. Tidak semestinya dalam mencegah sesuatu, ia perlu bersifat sesuatu hukuman atau tangkap, apatah lagi mendera. Majlis Perubatan Malaysia MPM menasihatkan orang ramai supaya tidak terkeliru atau terpedaya dengan dakwaan mana-mana pihak yang mengaku diri mereka sebagai seorang pengamal perubatan atau pakar perubatan yang berdaftar di Malaysia. Presiden MPM Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, selaras dengan Seksyen 14C Akta Perubatan 1971 dalam kurungan pindaan 2012, seseorang berhak untuk didaftarkan dan mengamal sebagai pakar dalam sesuatu bidang kepakaran dalam daftar perubatan MPM sekiranya memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam Seksyen 14B Akta Perubatan 1971 dalam kurungan pindaan 2012. Syarat utama pendaftaran sebagai seorang pakar adalah pengamal tersebut perlu berdaftar penuh dengan MPM, mempunyai kelayakan kepakaran yang diiktiraf, menghadiri latihan kepakaran dalam bidang kepakaran di institusi yang diiktiraf dan membuktikan bahawa dia adalah layak dan mempunyai akhlak yang baik. Dr. Nur Hisham berkata kesemua pendaftaran pakar perlu menjalani penilaian oleh Jawatankuasa Khas MPM yang akan meneliti kesemua syarat-syarat tersebut sebelum seseorang pengamal diperakui sebagai pakar perubatan dan mengamal di negara ini. Baik, pastikan saya akan berehat seketika dan akan kembali selepas ini.
Semua kementerian-kementerian yang terbabit diminta supaya menyegerakan dan mempertingkatkan jumlah 639 premis dapat dicapai dalam masa yang terdekat. Kita juga telah meminta supaya kementerian-kementerian yang terbabit memwujudkan kerjasama dengan pemimpin-pemimpin tempatan dalam memilih lebih banyak lagi premis ataupun kedai-kedai, termasuklah minimarket, supermarket, kedai-kedai koperasi dan sebagainya untuk menyertai program ini. Cadangan bersifat kepentingan kumpulan, puak, IMO, kita anggapkan sebagai pandangan peribadi. Kerajaan kekal mengutamakan integriti dalam setiap tindakan-tindakan kerajaan dan tak ada siapa yang boleh cuba memaksa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melakukan sesuatu yang tidak kena pada keluhuran undang-undang, separation of power dan juga integriti kerajaan keluarga Malaysia. Bantuan khas keuangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023. Jika sebelum ini cuti tanpa rekod bagi urusan kematian hanya tertakluk kepada kematian suami dan isteri, ibu kandung dan bapa mertua, bapa kandung dan bapa mertua serta anak saja. Penambahbaikan tafsiran ahli keluarga diperluas kepada kematian yang melibatkan adik-beradik, nenek dan datuk bagi anggota perkhidmatan awam. Selamat menyambut Hari Jantung Sedunia 2022. Tahukah anda, walaupun jantung kita hanya sebesar saiz penumbuk tangan kita sahaja, jantung merupakan organ yang penting yang berfungsi membekalkan darah yang mengandungi oksigen dan nutrien kepada semua organ dalam badan. Sayangi kehidupan, amalkan gaya hidup sihat dan elakkan penyakit jantung. Baik, jom tonton pementasan Teater Apai Marcelo Show yang akan diadakan selama 2 hari bermula 1 Oktober 2022. Anjuran Krono Theatre Shop TTS melibatkan pelajar Universiti Teknologi Petronas Perak. Dapatkan tiket anda segera, RM30 untuk dewasa, RM20 untuk pelajar dan RM15 untuk kanak-kanak. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Sembilan. Klik pautan yang tertera di Facebook rasmi Keluarga Malaysia untuk pendaftaran atau imbas kod QR. Anda semua berpeluang menang cabutan bertuah. Jadi jangan lepaskan peluang. Pelbagai program menarik seperti kaunter perkhidmatan, pelbagai kementerian dan agensi terus kepada rakyat. Turut diadakan program Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia, Jualan Keluarga Malaysia, JMKM dan juga pelbagai gerai usahawan. Jangan lepaskan peluang dan sila datang ke Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Sembilan. Bertarikh pada 7 hingga 9 Oktober 2022 daripada pukul 9 pagi sehingga 9 malam. Bertempat di Dataran Seri Jempol, Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan. Jom kudah
Apa maksud kudah? Kutip sampah sambil beriadah adalah aktiviti mudah, murah, riadah dan ibadah yang boleh dilakukan di mana sahaja secara bersendirian atau berpasukan. Tanpa had waktu, sama ada pagi atau petang, berbekalkan plastik sampah dan penyepit sampah. Kudah memanfaatkan bukan sahaja membersihkan kawasan, bahkan boleh mengeratkan hubungan silaturahim. Ayuh kita mulakan langkah lestari dengan menyertai aktiviti kudah hujung minggu ini. Pada hari Sabtu ini, 1 Oktober, pada pukul 7.30 pagi di Sungai Penchala, Petaling Jaya, Selangor. Finas menjemput semua syarikat produksi yang berminat ke sesi taklimat industri berkaitan tawaran eksklusif perkhidmatan dan kemudahan fasiliti Finas bagi tahun 2022-2023. Tarikh 6 Oktober ini, hari Khamis pada pukul 2.30 petang sehingga pukul 4.30 petang bertempat di bangunan Mix Stage Finas Hulu Kelang. Untuk sebarang pertanyaan dan pengesahan kehadiran, boleh email ke pemasaran 2021@finas.my. Meriahkan malam minggu anda. Jom ramai-ramai kita bersantai malam minggu ini menyaksikan persembahan musikal bersama kumpulan kesenian JKKN Ibu Pejabat sambil mengimbau kenangan era 90-an. Bersama penyanyi kumpulan Sofas, Amir yang akan bawa seleksi lagu-lagu 90-an yang pasti akan mengamit memori anda dan turut serta pengacara program TV Jemputan Justin Ang. Jom ramai-ramai datang dan sama-sama memeriahkan program Citra Malaysia, Colours of Malaysia, Nostalgia 90-an pada 30 September Jumaat ini pada pukul 9 malam di dataran Food Truck Precinct 14 Putrajaya. Datang, jangan tak datang, santai dan berhibur, ada dangdut, hip-hop, balada dan rock untuk anda semua. 5 tips untuk memberi semangat kepada diri anda. Ingat, hari baru, langkah baru dan rezeki baru. Dapatkan tidur yang cukup dan bangun awal. Dan jangan lupa sarapan terlebih dahulu dan juga memainkan muzik untuk menaikkan keceriaan anda pada pagi itu. Tunjukkan penampilan terbaik anda dan juga jangan lupa berikan ganjaran kepada diri anda sendiri. Baik, pastikan saya berakhir di sini. Dapatkan maklumat yang sahih dan juga info yang lebih tepat di portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.